Salam sejahtera. Salam bertemu kembali dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6 bersama saya, Cikgu Siti. Apa khabar murid-murid sekalian? Telah bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Baik, sediakan buku catatan kamu. Baiklah, hari ini pembelajaran yang akan cikgu kongsi bersama kamu. Sila rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 muka surat 133. Objektif pelajaran pada hari ini ialah menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan. Sekali lagi cikgu ulang, objektif pelajaran hari ini ialah menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan. Sebagaimana yang cikgu maklumkan tadi, bahan untuk pembelajaran hari ini ialah menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 muka surat 133. Baik, kamu boleh rujuk untuk melihat paparan pada muka surat tersebut dan lihat pada slide yang seterusnya. Baik, pada muka surat 133 ini ditunjukkan kepada kamu bahan grafik ataupun bahan bergambar yang bertajuk manfaatkan air hujan. Lihat gambar dengan teliti, gambar pertama, kedua, ketiga dan gambar yang terakhir sekali. Dan apabila kamu melihat gambar ataupun grafik sebegini, kamu perlu melihat dengan teliti untuk menguasai apakah isu atau apakah perkara yang ingin dipaparkan dalam gambar. Baik, kamu antara tindakan kamu untuk memahami gambar ialah membaca tajuk. Selain daripada membaca tajuk, kita boleh membaca ayat-ayat yang terkandung, sama ada di atas, di tepi, di tengah atau di bawah gambar. Sebagaimana muka surat 133 ini, terdapat ayat yang diberi di bahagian bawah gambar. Baik, kita baca sama-sama ayat tersebut. Saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Mula-mula saya dan Datuk menyediakan. Baik, ayat yang diberi di bahagian bawah gambar ini ialah menceritakan bagaimana tindakan saya dan Datuk ingin menggunakan air hujan kepada sesuatu yang berfaedah. Ingin menjadikan air hujan sebagai satu bahan yang berfaedah dalam kehidupan. Baik, kita telitikan gambar pertama semula. Gambar yang pertama menunjukkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses menjadikan air hujan bahan yang berfaedah. Kamu telitikan gambar yang pertama, apakah alat yang telah dikumpulkan atau disediakan. Kita lihat ada kepala paip, ada gam, ada rantai besi, ada alat untuk memutar kepala paip, kemudian ada kotak yang besar ni kita tak sesuai panggil kotak lah. Ini kita kalau air kita panggil tangki air. Baik, yang batang panjang ni ialah salur pipe PVC. Baik, alat-alat ni sudah semestinya dibeli di kedai peralatan pertukangan lah, ataupun biasa masyarakat kita suka menggunakan istilah bahasa Inggeris, kedai hardware.
Baik, seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar kedua ialah proses menjadikan tangki air itu lebih sempurna untuk menadah air hujan. Baik, kita lihat proses pemasangan kepala paip di bahagian tepi bawah tangki. Baik, seterusnya kita lihat Datuk, apa Datuk sedang buat? Datuk meletakkan tangki yang telah siap dipasang dengan kepala paip di tepi ataupun di bawah pancuran air hujan, di bawah pancuran ataupun di bawah kita panggil di bawah pancuran bumbung rumah lah, mudah, pancuran bumbung rumah. Baik, apa yang Datuk buat di situ ialah sedang memasang rantai plastik pada salur pancuran air hujan atau salur air hujan. Dan rantai plastik yang panjang itu dipasang sehingga masuk ke dalam tangki. Baik, apa tujuan rantai plastik dipasang ke dalam tangki? Supaya air hujan mengalir terus masuk ke dalam dengan lebih sempurna lah. Itu tujuan dia. Baik, kemudian kita perhatikan gambar seterusnya. Bila selesai Datuk memasang memasang rantai pada salur pancuran air, maka air hujan pun, apabila hujan turun kan, air hujan pun penuh lah. Kamu lihat gambar di bawah tu, tangki tu dipenuhi dengan air hujan. Baik, kemudian kepala paip dipasang dengan apa tu? Hos getah, hos getah. Bila air hujan telah penuh, air hujan boleh digunakan dalam proses kehidupan, iaitu kamu lihat gambar yang terakhir, ada perempuan sedang memegang hos air. Apa agaknya yang sedang dilakukan? Ya, mungkin perempuan itu sedang menyiram pokok bunga atau mungkin menyiram pokok tanaman. Baiklah, telah selesai kita mengkaji grafik pada muka surat 133 itu. Seterusnya, bagi aktiviti yang bersesuaian dengan grafik yang telah kita bincangkan tadi, cikgu minta kamu lengkapkan karangan berikut dengan perkataan atau mungkin dengan rangkai kata dan ayat-ayat yang sesuai. Baiklah, karangan bagi pelajaran hari ini boleh dikatakan berbentuk cerita, cerita ataupun perihalkan. Jadi karangan perihalan ni, memerihalkan ni ialah memberitahu proses-proses ataupun perjalanan sesuatu perkara. Keperihalan tu ialah memberitahu proses-proses perjalanan sesuatu perkara. Jadi perkaranya kat sini ialah tugas-tugas atau kerja-kerja memanfaatkan air hujan. Jadi kamu ceritakanlah proses kamu dan Datuk menjadikan air hujan tu bermanfaat. Di sini cikgu telah menyiapkan contoh karangan yang sempurna, karangan yang lengkap lah. Namun terdapat ruang-ruang kosong yang perlu dilengkapkan lagi dengan kataan atau rangkai kata dan ayat-ayat yang sesuai. Maka tugasan kamu ialah melengkapkan karangan itu sebaik-baiknya. Baik, untuk proses tugasan ini kamu boleh menggunakan buku karangan penulisan bahagian C. Tuliskan tajuk, tarikh untuk aktiviti hari ini,
dan salin karangan yang cikgu telah berikan ini dengan berhati-hati, betul, jangan ada kesalahan ejaan, dan gunakanlah perkataan yang kamu rasakan betul dan sesuai. Tidak menyalahi makna karangan yang ingin disampaikan. Selamat menjalankan tugasan dengan sebaik-baiknya. Cikgu mohon kamu fokus kepada penulisan agar tidak berlaku kesilapan ejaan serta tanda baca. Setelah siap, cikgu minta kamu semak dan baca semula sebelum membuat penghantaran kepada saya untuk penilaian. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.